yang daftar baru lebih kurang 5,000. Dan saya bagi tahu bahawa KPI saya semua menteri ada KPI. KPI saya salah satunya ialah untuk mendaftarkan rumah burung seluruh negara. Oleh kerana sukar mendapat kita sama daripada rumah burung, daripada 60,000 ni kita baru dapat 5,000, maka menyebabkan KPI saya jadi kuning, menjatuhkan markah saya lah KPI saya. Jadi sekarang ini ialah saya beritahu tadi bahawa isu ini sepatutnya mengenai suatu macam Arab ini. Saya dah beritahu lebih awal, tapi dalam memorandum dia sebut dia baca apa dia dalam memorandum dia. Ni, dia kata contoh yang dia langsung tak faham. Nombor 5. Syarat pengekspotan sarang burung wadik ke tanah besar China hanya memerlukan tag elektronik, sijil SBM serta kandungan nitrat tidak melebihi 30 ppm bagi sarang burung wadik yang sudah dicuci. Syarat memaksa setiap peternak untuk memasang RFID adalah semata cadangan mereka. Ini dia tak faham. Kabinet dah buat keputusan, saya pun dah umum, bahawa kalau pasang RFID saya pun, kalau pasang pun hanya kepada eksporters. Rumah burung tak perlu pasang RFID. Tetapi rumah burung kena daftar dengan JPB, dengan Jabatan Veteriner. Jadi bila dihantar memorandum ini, jelas menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang mereka perjuangkan. Ini data wakil peternak. Wakil peternak. Kita dah jumpa hari itu bahawa untuk menyelamatkan harga burung-burung ini terus jatuh. Jadi bermakna sesuatu kerajaan kena ambil untuk boleh mengeksportkan sarang burung wadik ni. Kalau sekarang kita masih tak boleh eksport, harga sudah jatuh daripada 6,000 sekarang tinggal berapa? 1,500 jatuh. Kalau kita tak selesaikan lagi, akan jatuh lagi harga dia. Jadi sekarang ni sepatutnya Persatuan Peternak kena terima kasih dengan kerajaan kan, untuk kita nak menaikkan balik semula harga sarang burung wadik. Tapi yang Persatuan Peternak ni pula yang menentang habis Arab ini pasal bukannya dia orang kena pasal Arab ini, dia bukan eksporters. Tapi walau bagaimanapun mana saya janji dengan mereka dulu, kita dah tulis pada China, kita dah setuju okey Google ke Arab ini gunakan sistem, tetapi sistem traceability ni ataupun daya jejak ni dia mesti bermula daripada rumah burung. Katalah kita dapat kesan satu sarang burung tidak mengikut standard. Jadi bermakna China kita automatik kita mesti tahu daripada mana datang seorang burung ni. Rumah mana? Rumah A ke daripada mana? Itu tujuannya. Sebab itu diorang kena daftar sarang rumah burung. Dan dia tidak perlu menggunakan RFID untuk daftar saja. Tiga pergi lagi. Apa yang dia kata tadi? Yang tadi yang apa ni, raw dengan unclean. Raw unclean ni saya dah terang banyak kali. Kita masa kita discuss raw unclean nak lepas raw clean ni pun 1 tahun lebih kita ambil masa. Dia tekankan nitrat 30 ppm. Jadi kita akan lepaskan dulu raw unclean, dan lepas itu dalam suat saya dengan negara China saya tulis. Saya tak begitu dengan China, kita juga lepas ni nak berbincang mengenai apa ni raw unclean ni untuk kita ekspor. Kalau kita nak bincang sekali dengan raw unclean, tentulah lagi sarang burung lagi kita tak boleh ekspor. Kalau tak boleh siap protokol. Jadi saya bagi contoh macam frozen durian. Kita sign dulu yang frozen durian untuk ekspor. Besok kita juga sedang usaha nak ekspor fresh durian. Sama lah dia punya prinsip macam ini. Mesti kita nak buat step by step. Sekarang ni dia dah tak ada isu. Sana saya cakap puak-puak DAP ni, yang digolong oleh DAP ni, mereka sengaja nak cari jalan supaya apa juga usaha kerajaan untuk membela nasib rakyat, termasuk nak meninggikan semula industri sarang burung ini, mereka akan tentang habis-habisan. Kalau boleh dia tak nak bagi berjaya. Kalau besok tak berjaya kita sign, harga burung makin jatuh, dia akan bantai kerajaan juga.
Macam tadi cakap tadi, kerajaan tak usaha untuk membela nasib peternak. Sedangkan saya dah beritahu tadi, kita bagi KPI, kita bagi buat NKEA, kita bagi peruntukan 1 juta lebih. Saya Temanam Menteri Kesihatan PM pergi ke negara China. DP buat apa? Dia tahu dia nak menggagalkan apa usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan. Jadi besok kalau kita gagal untuk membangunkan balik industri sarang burung balik, mereka akan jadi isu politik bahawa kita tidak membela nasib peternak sarang burung seperti mana yang mereka bangkit dalam ucapan dia tadi. Jadi sebab itu kerajaan utamakan rakyat. Kita dah jumpa dengan 22 persatuan. Kita pegang janji ditepati. Saya pun dah tunaikan janji saya. Lepas 30 hari bulan, saya janji dengan yang hadir 22 persatuan, saya akan bertindak. Saya akan tulis surat kepada Menteri China. Saya dah buat dan dapat jawapan daripada Menteri China. Dah selesai. Apa lagi isu nak dimainkan? Melainkan isu politik, nak menunjuk bahawa mereka masih tidak berpuas hati dengan keputusan kerajaan. Itu saja tujuannya. Betul. Dan tadi berdasarkan pada tuntutan dia, seolah-olah dia tu melihat pada itu tanggungjawab kerajaan pusat, kerajaan Datuk, sedangkan ini melibatkan G2G. Maknanya dia kena faham juga syarat daripada Malaysia ni. Ini kita nak ekspor ke negara China, kita kena tanya macam mana nak ekspor, nak ekspor barang ke Malaysia, nak ekspor daging ke apa, kena ikut syarat kita. Ini kita nak memenuhi syarat, ini bukan saja sarang burung balik. Kita kena seperti dulu udang, aquaculture. Udang kita tak boleh ekspor kepada EU, berapa ratus juta kita rugi. EU tak benarkan kita ekspor udang, tak ada ekspor ikan, tak ada ekspor. Kenapa? Kerana mereka dapati bahawa aquaculture kita tidak mengikut standard yang dikehendaki oleh aquaculture antarabangsa. Itu sebab kita tak boleh ekspor dan kita dah betulkan dah. Saya kita tadi dah berapa lama kita pakai setahun lebih. Kita betulkan balik prosedur ni. Sebab apabila saya sign protokol ini, pegawai daripada negara China akan datang ke Malaysia. Dia akan tengok macam mana sistem kita ni. Dia akan buat spot check. Betul tak sistem yang kita buat ini? Terutamanya projek traceability. Dia boleh datang, dia ambil satu sarang burung, dia tanya kita, ini sarang burung daripada rumah burung mana? Boleh tunjuk rumah burung mana? Dia akan buat benda macam ini. Macam dia buat udang semua. Dia kata ni daripada mana datang? Ambil di sini, okay, now we go to the kolam, we go to the laut, tengok macam mana ikan yang ditangkap. Dia buat macam tu. Jadi macam DP ni dia bukan tahu apa kan? Dia pun baru tak pernah jadi kerajaan, baru jadi kerajaan 4 tahun, itu pun kena kabut jadi kerajaan. Mana tanggungjawab kerajaan? Macam kita nak dapat halal certificate pun sama. Nak dapat halal certificate hari ni, nak import daging halal, bermakna kita kena hantar pegawai kita pergi ke negara, ke rumah sembelih tu. Kita pergi tengok. Sampaikan ada rumah sembelih dulu kita bagi sijil halal, tapi sekarang kita terpaksa batalkan. Kerana bila kita tengok, kita ada standard halal kita. Halal kita tak boleh bandingkan negara-negara lain. Ada satu negeri, saya tak mahu sebut, dia kata kenapa dia boleh ekspor kepada negara Islam yang lain daging dia, kenapa daging dia tak boleh ekspor kepada Malaysia? Saya kata kita ada standard kita. Nak ekspor daging halal ke Malaysia, kita kena hantar 3 pegawai daripada Kementerian Kesihatan, nak tengok dari segi kebersihan, pegawai daripada JAKIM, daripada halal, nak tengok sembelih dia, arah kiblat dia, cara sembelih, dan juga daripada JPV untuk melihat daripada segi penyakit. 3 pegawai pergi, baru boleh bagi sijil halal. Sebab itu kalau kita tengok sijil halal kita, macam dekat ayam ni, talian baru 1 rumah aja yang kita bagi, 1 rumah sembelih. Padahal kalau kita bagi Thailand, no problem, ayam semua orang sembelih. Ini sudah standard yang dia kena faham. Satu lagi tu, mengenai tanggungjawab, pandangan tu mengenai tanggungjawab kerajaan negeri untuk daftarkan rumah burung ni tu. Ya, saya menjadikan ini menjadi tanggungjawab kepada kerajaan negeri kan? PVT. Hari ini kita dah ada bagi garis panduan pun. Kita ada bagi garis panduan. 2 garis panduan kita dah keluarkan. Macam mana proses ataupun prosedur untuk kita nak ekspor sarang burung walit ni,
kita nak macam mana cara kita nak ekspor burung meluluskan sesuatu rumah burung balik. Betul lah. Ada lagi? Ada lagi? Cari express kat sana. Datuk, apa komen Datuk tentang kenyataan daripada Dun Skincan yang dikatakan terdapat satu aktiviti monopoli ataupun penyelewengan dalam aktiviti bisnes burung walit? Saya dah bagi tahu tadi, tak ada monopoli. Asalkan dia memenuhi syarat, siapa pun yang memenuhi syarat, maka dia berhak untuk mendapat sijil ekspor. Dia mesti ada sijil kelulusan daripada kesihatan, dia mesti ada sijil kelulusan daripada JPV, dan dia boleh membuat satu sistem traceability. Maka dia boleh nak ekspor. Bukan dia monopoli. Saya boleh bagi tahu dia. Kalau kata pihak YBDAP sebab kalau nak ekspor burung, datang kita bagi. Tak ada masalah. Sebab ini urusan bisnes negara, bukannya kira paham politik. Mereka saja politik yang nak jadikan ini isu politik. Isu dah selesai dah pun. Mengapa nak jadikan isu lagi? Dia isu dia saya faham. Kalau saya tak tunggu nanti hari ni, dia akan kata saya penakut. Sebab hari ni kita kata Menteri Besar dia penakut. Tak berani dialog dengan Tua Tiong. Jadi kalau saya tak ada hari ni, dia kata saya pula penakut. Saya hari ni ada program dengan TPM, saya tak pergi. Soal UMNO bahagian Selayang, saya datang. Lepas ni saya nak pergi Pahang, Temeloh, Kuala Kerau, untuk menserimi UMNO bahagian, tak tahu, sudah terlewat. Tapi bagi saya ini penting, kerana saya tidak mahu ada mana-mana pihak yang cuba nak memainkan isu ini sebagai isu politik. Kita dah ambil langkah dah dengan persatuan, kita dah jumpa. Benda ni dah selesai dah. Mengapa hari ni nak timbul? Dan dalam memorandum yang dihantar ni, nampak memang mereka pun tak faham apa yang mereka perjuangkan. Travedi semua ni. Di sana tadi apa dia cakap? Ni Chinese press lah. Siapa forum Chinese press? Wadi dia say apa? Jangan bincang semua. Jangan bincang semua. Sama dengan itu memorandum. Sama dengan sama. Cakap memorandum. Sama tu. Kita nak mana? Ini sangat dia cakap. Kita ni akan dia cakap. RFID ni hanya untuk exporters, bukan untuk rumah burung. Tetapi dia masih sebut lagi. Dia kata kita kena ke RFID ni sampai ke rumah burung. Satu, dia nak create isu. Yang dia faham, tapi mungkin dia saja nak create isu, nak menirukan rakyat. Sebelum ini, Datuk Sri pernah jumpa perkawinan persatuan ini juga. Saya rasa kok persatuan. Dia ada satu persatuan peternak ni baru daftar, 2 yang belum 7. Dia baru daftar saja. Yang persatuan peternak yang kita daripada Penang ni, 2 yang belum 7 baru dia daftar. Ini persatuan. Itu hari kita gentleman. Kita kata datang 8. Kita kata itu hari 8 kita ingat. Saya pun tak tahu banyak persatuan. Saya ingat ada 8 persatuan. Sebab bila perjumpaan dengan Chinese Chambers ni, 8 persatuan pergi jumpa. Dia 8. So kita kata 8 lah. Kita jemput. Sekali rupanya 22 datang. 20 datang, saya kata okey, kita boleh terima, tapi dengan syarat mesti ada sijil pendaftaran. Hari ni dia kata dia mau kirim persatuan. Tak apalah, kita akan cek lah. Sama ada persatuan ni daftar, kita daftar. Tapi saya tak kisahlah dia daftar, kita daftar. SLA dia datang, dia bawa masalah rakyat, kita will entertain. We will engage them, we will to explain. Sebab nothing to hide. This one because untuk kepentingan industri sarang burung walit. Hanya DAP dia cuba gagalkan tanda tangan ini. Kerana kalau kita gagal menandatangani protokol ini, maka industri sarang burung walit akan semakin jatuh. Daripada RM6,000 sekilo, hari ini turun RM1,000, RM1,500 sekilo. Kalau kita tak sign, dia akan murung sampai RM800, RM700. At the end, industri sarang burung walit akan collapse. Kalau ini berlaku besok, dia pula akan jadi champion. Akan mengatakan kerajaan tidak membela nasib peternak-peternak rumah burung. Ini tadi dia dah cakap tadi lah. Yang saya kata dia ketinggalan zaman.
Dia kata sebab dia nak tolong sebab kerajaan tak selesaikan masalah. Dari tengah zaman sebelum kita set protokol 1 year, kita ding dong, saya pergi 2 kali. Menteri Kesihatan pergi, PM kita pergi. Kemudian kita tukar-tukar dokumen, dihantar, kita betulkan buat dan sebagainya setahun. Kemudian dalam masa yang sama kita jumpa dengan gabungan persekutuan. Gabungan persekutuan ni, pun kita bincang dengan mereka. Lepas itu dia ada lebih ke 3,000 orang kat studio berhimpun, pun kita pergi. Kita tak lari. Lepas jumpa 3,000, kita jumpa lagi dengan 22 persatuan, pun kita tak lari, kita tunggu. Dia yang lari. Dia keluar satu persatuan, keluar. Dia geng-geng ni. Mana nak datang kecoh datang ke pejabat saya pula. Untuk apa? Bawa DAP pula yang datang. Yang PKR pun tak ada yang mengenal. Sebab bila yang macam ayah saat ini dia yang dia boleh burung ni. Nak cakap apa? Dia boleh burung pun tidak, faham tidak isu. Yang Cikgu Bat ni apa faham isu pasal burung ni? Hanya dia nak putar belit apa yang saya cakap. Ini dah jahatnya Abang Anggap ni. Datang nak putar belit. Tadi dah elok kita bincang. Yang mula create isu ni PKR lah. Sebab PKR ni dia ingat dia jaga kira tu. Kita nak kecohkan keadaan saja. Tapi kita kata kita hari ni kita memang ada program jamuh hari raya. Dan kita welcome dia. Bukan kita nak gaduh. Datang, minum, kita sambut dia. Dan memorandum bagi dengan saya. Dia bagi dengan saya. Tu saya jawab dah tadi. Tak perlu dah nak tunggu besok lusa saya jawab. Saya gentleman. Okey, datang saya jawab. Macam saya berdialog dengan orang 6 jam saya berdialog. Bayangkan. Tak selesai ke 6 jam. Dalam kabinet nak beritahu lebih kurang 5 minggu betul-betul kita pasal sarang burung balik. Sampai PM kata cukup lah cerita pasal burung balik ni. 5 minggu betul-betul cerita pasal burung balik. How serious kerajaan nak menyelesaikan masalah sarang burung balik. Tiba-tiba DAP pula nak tunjuk hero dia nak datang ke sini.